Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan memelihara diri, keluarga dan masyarakat daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Jangan bercakap atau bermain dengan gadget agar pahala Jumat tidak menjadi sia-sia. Mimbar pada hari ini membicarakan topik kematian itu pasti. Sidang Jumat sekalian, kematian kesudahan yang pasti bagi setiap makhluk yang bernyawa. Kematian tidak berlaku secara kebetulan. Sebaliknya, kematian merupakan ketentuan yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla yang bersifat iradah. Walaupun kita mengetahui bahawa kematian itu pasti, masih ada lagi dalam kalangan kita yang seolah-olah tidak mempedulikannya. Ada yang masih terlalu sibuk dengan urusan keduniaan yang tidak berkesudahan, seperti mencari rezeki, makan, minum, berkeluarga, dan mengumpulkan harta. Tidak kurang juga ada yang terlalu memikirkan perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Ibarat angan-angan majnun, sayang akan kuasa dan melayan syahwat. Sedangkan dia lupa bahawa umur terus bergerak ke hadapan menuju noktahnya. Hakikatnya, mencari dunia bukanlah kesalahan, akan tetapi yang salah ialah terlampau haloba dengan dunia sampai tidak ingat hari kematian. Kehidupan kita sementara sahaja dan tidak kekal. Yang abadi adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, amalah rugi jika kita sekadar menghirup udara dan menghela nafas tanpa merenungkan persediaan yang boleh dibawa ke alam maut. Ingatlah, jika sakaratul maut datang menjengah, hancurlah semua harapan dan angan-angan. Hanya la ilaha illallah yang boleh dijadikan bekalan. Sedang umat sekalian, kita sering mendambakan keakhiran yang baik atau disebut sebagai husnul khatimah. Akan tetapi, adakah kita mengambil langkah yang sepatutnya untuk mendapatkan husnul khatimah ini? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'amalin khairan ista'malahu." Faqila, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Qala, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Maksudnya, sekiranya Allah menghendaki kebaikan untuk hamba-Nya, Dia menjadikan hamba itu beramal. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimanakah caranya?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah memberinya pedoman melakukan amalan yang saleh sebelum meninggal dunia." Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Idza arada Allah bi'abdin khairan tahharahu qabla al-maut." Qalu, "Wa ma tahuru al-'abdi?" Qala, "'amalun salihun yulhimuhu iyyahu hatta yaqbidahu 'alaihi." Maksudnya, sekiranya Allah menghendaki kebaikan untuk hamba-Nya, Dia menyucikan hamba itu sebelum dia meninggal dunia. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimanakah cara hamba itu disucikannya?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allah memberinya pedoman sentiasa melakukan amalan yang saleh sehingga dia mati dalam keadaan melakukan amalan yang saleh tersebut." Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa antara tanda husnul khatimah termasuklah keinginan, kesungguhan dan istiqamah seseorang itu melaksanakan amalan yang baik sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Ada juga kisah yang memaparkan tentang kesudahan yang buruk atau su'ul khatimah yang dijadikan iktibar. Dalam kitab Majma' Az-Zawaid yang ada dinukilkan kisah kematian Abu Lahab. Mayatnya dibiarkan selama 2 atau 3 hari tanpa diuruskan oleh ahli keluarganya. Hal ini disebabkan masyarakat Arab berasa jijik terhadap nanah yang terdapat pada tubuh Abu Lahab. Akhirnya mayat Abu Lahab dicampak ke dalam sebuah lubang dan dilemparkan dengan batu. Sidang umat sekalian,
kita disunatkan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila mendengar berita musibah atau kematian. Kita juga perlu menunaikan hak muslim yang telah meninggal dunia seperti melakukan salat jenazah, mendoakan keampunan dan bersedekah kepada keluarga si mati bagi meringankan kesedihan. Mengakhiri khutbah minggu ini, marilah kita bersama-sama mengamalkan doa yang berikut. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Maksudnya, ya Allah, berikanlah kesudahan yang baik untuk semua urusan kami dan hindarilah kami daripada kenistaan kehidupan di dunia dan azab di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafuzul mustaghfirin ولا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين آمين يا محفظ الطائعين وفي النار طاعتك أجمعين. وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, khatib sekali lagi berpesan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita malah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan kepribadian tinggi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak dan sebagai rahmat bagi seluruh umat dan sekalian alam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad سيد المرسلين ورضى اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر عداك عداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظا بعين نعمتك الربانية وبحفظ قوتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم yang diperbuat besar di Darul Khusus Tuanku Muhriz ibn al-Marhum Tuanku Munawir fi amni wa salahi wa afiyatin bimanika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aqil umrahuma muslihain lil mudhafin wa ra'd wal bilad wa baligh maqasidahuma lil huda wal rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha Berkuasa. Kami bersyukur kehadirat-Mu yang telah memberikan kami rahmat dan nikmat sehingga negeri ini menjadi negeri yang baru, sejahtera dan berkebajikan. Mohon naungan dan kebenaran kami sebagai ketua agama Islam di negeri ini. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم
واسأله من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة